Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim, amma ba'd. Tuan-tuan, rakan-rakan, sahabat-sahabat yang dirahmati dan dikasihi Allah, marilah sama-sama kita merafuk syukur kita pada Allah dalam situasi PKP yang masih lagi kita berada di dalam bulan Ramadan. Walaupun dalam PKP ini sebenarnya satu benda yang menyusahkan, memerikkan kita. Pasal kita tak boleh pergi keluar pergi mana-mana, nak bergerak bebas macam dulu pun tak boleh. Tetapi Alhamdulillah, sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala nak bagikan sesuatu kekuatan kepada kita untuk kita dapat bermuhasabah di dalam rumah kita, dapat kita kembali membina keluarga kita yang mungkin sebelum ini kesibukan yang cukup luar biasa, kan? Kalau dia katakan sebelum ni sibuk kita ni keluar daripada pagi malam baru balik. Ada yang jadikan rumah ni macam hotel, kan? Balik hanya tidur, yang tu je. Anak-anak pun sampai tak ada nak kenal, kan? Sampai tak tahu sekolah anak darjah berapa, kan? Anak sekolah kat mana, kelas anak pun kadang-kadang sampai tak tahu duduk tang mana. Tapi Alhamdulillah, bila duduk dalam situasi PKP ini menjadikan kita ini hubungan keluarga itu lebih akrab dan lebih rapat lagi. Jadi insya-Allah saya nak berkongsi kepada tuan-tuan serba sedikit perkongsian yang diminta oleh sahabat-sahabat saya untuk sama-sama kita berkongsi ilmu. Jadi saya ni tak ada lah sehebat mana untuk nak dikongsikan, tetapi bukan dasar untuk menasihati tuan-tuan, tapi sebenarnya saya nak nasihat diri saya sendiri. Dan juga untuk kita bermuhasabah sepanjang kita berada di dalam situasi PKP ini dan juga di dalam bulan Ramadan terutamanya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita melihat Ramadan, salah satu bulan yang dikenali sebagai Sayyidus Syuhur, penghulu bagi bulan, maka bulan Ramadan ini Allah Subhanahu Wa Taala memfardukan kepada kita berpuasa di bulan Ramadan. Antara ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang selalu kita dengar bila kerap kali hadirnya bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kita pun selalu duk baca, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah difardukan kepada kamu seperti mana orang-orang yang terdahulu, yakni difardukan berpuasa seperti mana orang-orang yang terdahulu yang telah difardukan kepada umat-umat orang-orang yang terdahulu. Moga-moga kamu beroleh ketakwaan. Jadi puasa ini tuan-tuan yang dirahmati Allah sebenarnya merupakan salah satu rukun Islam yang keempat. Ada yang dikatakan rukun Islam yang ketiga, ya. Tak apalah, dalam hadis Rasulullah menyebut di antaranya an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamas salah wa ita'iz zakah wa tasuma Ramadan wa tahajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Di dalam hadis Rasulullah menyebut tentang puasa ini berada dalam
peringkat ataupun tempat yang keempat di dalam rukun Islam. Bagi kita, selalu kita duk mengaji fiqh ataupun daripada kitab-kitab fiqh, rukun Islam ini adalah rukun Islam yang ketiga. Ala kulli hal tu tak menjadi masalah. Yang penting sekali ialah apakah pengisian yang perlu untuk kita penuhi sepanjang bulan Ramadan. Tuan-tuan, mungkin kita tahu dah bila mai Ramadan ni nak kena buat apa. Mungkin kita nak kena biasa puasa wajib dah. Kan? Puasa ni wajib dah. Pasal wajib bulan Ramadan. Hak orang yang tak sembahyang pun dia puasa. Tetapi di samping daripada berpuasa, kita kena jaga, iaitu salat. Antara benda yang paling besar iaitu dalam Islam ialah salat. Kerana merupakan tiang agama. As-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiang agama. Dan selain daripada kita menjaga salatnya, iaitu salat yang afdalnya ketika mana salat dalam salat secara berjemaah. Ya, salat berjemaah. Tak kira lah dalam situasi PKP ini, mungkin kadang-kadang anak kecil lagi selalunya berjemaah dengan isteri. Tiba-tiba mai bendera Jepun. Tahu bendera Jepun? Mai haid, mai bulan. Maka kita nak kena sembahyang seorang-seorang. Kalau dengan anak kecil nak sembahyang, nak berjemaah pun kadang-kadang payah. Dia sembahyang takat sekali dia takbir tu boleh takat 3-4 saat lagi dia duduk lari wiwat. Ya. Jadi apakah yang dikatakan itu? Iaitu dengan salat. Walaupun dengan situasinya kita tak diperintahkan untuk pergi ke masjid dan tak diwajibkan. Maknanya ketika ini kalau kita pergi pun membawa kemudaratan, maka sembahyanglah kita di rumah. Jaga salat. Di samping itu juga perbanyakkan membaca Al-Quran. Al-Quran merupakan salah satu dustur yang paling besar, perlembagaan yang paling besar di dalam Islam. Sebab tu Al-Quran ini Rasulullah SAW menyebut, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Quran, sesungguhnya Quran ini akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Jadi banyakkan membaca Quran. Walaupun dengan perbahasan hari ini yang banyak, tuan-tuan. Kan ada yang bahas kata di antaranya melalui dengan WhatsApp. Kan hari ini kita bahagi Quran. Saya ambil juzuk pertama, si B ambil juzuk kedua, sampai juzuk 30. Perbahas yang ni jadi khatam ataupun tidak. Tak ada jadi isu dan masalah pun benda ni. Kan? Sebab memang kita tahu dia tak menjadi khatam secara hakiki bila mana kita tidak berada di dalam satu majlis. Tetapi sebagai satu targhib kita untuk mendalami membaca Quran, silakan. Selagi mana tidak membawa kepada dasar ataupun membawa kepada lari daripada matlamat syarak, itu tidak boleh. Tetapi kalau kita baca secara mungkin kita ambil bagian sebagai juzuk-juzuk, silakan. Kan? Tapi bukanlah sebagai boleh kita katakan khatam, tetapi nak mengambil keberkatan Quran. Mungkin ada yang buat juzuk. Mungkin bulan ni kawan ambil juzuk pertama. Lepas tu bulan kedua, juzuk kedua. Sampai jadi 30, lebih kurang juga. Tidak perlu diperbahaskan. Yang penting ialah kita membaca Quran dan dalam bahasa yang sama memahami Al-Quran itu secara totally. Apa yang ada di dalam Quran itu. Kan? Duk bahas dah khatam tak khatam ni tak selesai masalah. Kemudian yang tuan-tuan, yang ketiga, iaitu perbanyakkan kita bersedekah. Nak sedekah lagu mana? Nak pergi masjid pun tak boleh. Ya. Nak pergi ke masjid pun nak pergi bersedekah dengan bila masa. Takut-takut tu imam hambat balik. Pasal bukan daripada AJK. Pasal hanya sembahyang 3 orang saja setiap kali waktu. Tetapi jangan kita pelik. Sedekah kita ni banyak. Online sekarang ni banyak. Melalui dengan kita boleh derma melalui dengan tabung COVID-19. Kita boleh menderma dengan pusat-pusat tahfiz. Kita menderma dengan
apa-apa saja sekolah-sekolah yang memerlukan bantuan, anak-anak yatim, dan juga seperti apa-apa saja yang memerlukan bantuan, hatta kepada jiran tetangga kita sekalipun, jangan kita biarkan mereka berada dalam kelaparan. Ada bantu walaupun tak banyak, sekok kita boleh bagi dengan sekilo ikan saja. Tak mahal dah tuan-tuan, kan? Sekilo ikan RM5, Allahu Akbar. Dan mereka boleh makan satu keluarga. Sebab tu di antara Rasulullah SAW menyebut, di antaranya barang siapa yang memberikan orang makan kepada orang yang berpuasa makan, maka pahalanya seperti mana ia dapat macam orang puasa tu juga. Maka Allah Ta'ala tak akan mengurangkan sedikit pun. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kemudian dengan kita menjaga silaturahim di bulan Ramadan, jangan kita banyak bergaduh berkelahi, sampai buat provokasi. Tak payah duduk dalam WhatsApp ataupun dalam Facebook kita ni, kalau nak maki tu surat maki lah. Kita banyakkan beristighfar, baca Quran pun tak apa. Tak pun kalau nak baik Facebook boleh, tapi postkan benda-benda yang baik. Itu adalah lebih yang terbaik bagi kita. InsyaAllah tuan-tuan, sekadar itulah dulu perkongsian yang ringkas bagi saya, mungkin sebagai muhasabah pada diri saya, dan insya-Allah moga-moga memberi manfaat kepada tuan-tuan semua. Sekadar itu dah dulu. Hadza wabillahi taufiq, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.